Dana AP anda. Kita bersama dengan anggota Parlimen bagi GRC Marine Parade dan juga Naib Pengerusi GPC Kesihatan Profesor Madya Fatimah Latif pada petang ini. Selamat petang, Prof. Assalamualaikum kepada semua pendengar Warna ya. Dan pastinya kami senang untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Fatimah Latif ya, yang sudi untuk bersama berkongsi tentang hal-hal yang berkaitan kesihatan. Dan topik kita hari ini agak menarik Zaza ya dan Doktor, penyakit kronik. Adakah ia suratan takdir yang tidak dapat dielak ya? Jadi inilah kita ingin kupas sedikit ya, mungkin dari pandangan Prof sendiri ya. Tentunya. Dan adakah apabila seseorang itu terkena penyakit kronik ya, adakah itu bermakna tiada harapan lagi untuk meneruskan kehidupan, memandangkan kosnya yang begitu tinggi dan sebagainya. Inilah antara keprihatinan masyarakat dan inilah juga yang ingin dikupas ataupun dijelaskan lebih lanjut oleh pihak pemerintah ya, Prof. Dan bila bercakap tentang penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi memang sering dialami oleh kalangan masyarakat Melayu kita. Malahan peratusannya, Prof ya, agak terlalu tinggi ataupun overrepresented dalam masalah ini. Ini peratusan darah tinggi lah misalnya, iaitu 28%. Sementara kencing manisnya pula 16%. Jadi bila kita melihat statistik sebegini apakah ini kerana sudah memang dalam DNA badan kita ya, ataupun keturunan kita yang tak dapat dielakkan? Ya, memang ini adalah suatu soalan yang begitu penting sekali untuk kita faham, sebab ramai di kalangan masyarakat Melayu Islam kita yang menghadapi penyakit-penyakit kronik dan kadar atau perangkaan di dalam masyarakat Melayu Islam kita adalah tinggi kalau dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain, sebab beberapa fakta ya, iaitu satu, memang mereka ada fakta-fakta genetik dalam baka mereka yang kita tidak boleh tukar. Tetapi apa yang kita boleh tangani dan tukar ialah cara pemakanan, cara gaya hidup kita yang boleh mengatasi isu-isu genetik atau baka kalau kita lazim dan begitu berdisiplin menjaga cara kehidupan kita ya. Jadi kita boleh melakukan sesuatu. Ini bukan hanya takdir, semuanya adalah di tangan kita. Kiranya berbalik kepada gaya kehidupan kita ya. Bagaimana kita menggayakan hidup kita. Kalau kita dah biasa dengan jenis budaya makan tertentu, itu juga akan meningkatkan risiko untuk jenis penyakit tertentu ya. Dan bercakap tentang gaya pemakanan kita, kita juga sedia maklum ya, masyarakat Melayu ni kalau hujung minggu tu kejemputan ya. Dan apabila kejemputan pastinya lah makanan yang dihidangkan tu pun tinggi dengan kolesterol dan sebagainya. Jadi bagaimana ya dari pandangan Prof dapat kita didik anak-anak kita sejak awal lagi agar mereka tahu cara pemilihan makanan yang lebih sihat lah, biarpun terdedah dengan makanan-makanan yang seperti itu. Ya, ini adalah suatu yang penting, iaitu tabiat yang diterapkan dari zaman-zaman awal seorang itu ya, dan ini adalah melalui bimbingan keluarga. Seperti misalnya ya, dari kecil saya memang mempraktikkan gaya hidup sihat, dan kalau mak saya taruh lebih garam dan sebagainya, berminyak, saya selalu menegurnya ya, dan memang itu membuatnya menukar tabiat masakannya. Hingga sekarang ini kita tidak ada garam dan tidak menggunakan minyak yang banyak bila memasak. Jadi kalau anda semua datang ke rumah saya, kalau makan ya, memang makanannya rasa tidak masin langsung sekali. Jadi kalau saya makan di luar, memang terlalu masin untuk saya. Jadi sikap-sikap dan tabiat seperti ini harus diterapkan dari zaman-zaman awal. Sebab kalau kita tengok kalau kita perhatikan, ada di antara mereka tu kalau ibu bapa mereka tu berbadan besar, anak-anak juga berbadan besar. Ini adalah satu yang boleh disebabkan kepada cara pemakanan dan cara gaya hidup sesuatu keluarga itu. Sebab mereka tu serangkai ya, dan kalau ada tabiat-tabiat yang buruk atau yang tidak baik, semuanya akan bersama-sama melakukan yang sama. Jadi kita harus menukar ini. Jadi kalau kita dapat menerapkan tabiat-tabiat positif dari awal lagi, barangkali bila kanak-kanak ini membesar, mereka akan menjadi pandai ya untuk membuat pilihan atau membuat choices ketika memakan, gaya hidup sihat dan sebagainya. Tapi kita maklum ya, anak-anak ni memang peringkat awal kita dedahkan boleh, ada kalanya selalunya ramai yang menolak makanan yang sihat. Ini dari pengalaman peribadi Zaza sendiri mempunyai 2 orang anak, saya 2 orang anak, dan untuk meminta mereka makan makanan sayur dan sebagainya adalah satu tugas yang amat mencabar. Ya. Tetapi saya lihat apabila salah seorang anak makin besar,
mereka melihat gaya pemakanan kita dan mencuba makanan yang lebih sihat. Yang kecil tu masih lagi lah, belum lagi faham. Jadi rasanya usaha yang berterusan perlu dilakukan oleh ibu dan ayah untuk menunjukkan bahawa pemilihan makanan yang sihat tu perlu, tapi tidak boleh memaksa yang keterlaluan hingga menyebabkan anak tu menolak. Ya. Jadi kalau kita menyuruh seorang anak kecil itu membuat pilihan di antara makan sayur-sayuran ataupun brokoli dan sebagainya dan makan burger. Sudah tentu sekali kita tahu pilihannya. Tetapi apa yang boleh ibu bapa buat di rumah ialah mereka harus mencari cara-cara yang istimewa atau yang special untuk masak sayuran itu. Jadi membuatnya menarik sekali. Bagaimanapun kita boleh mencari resipi-resipi baru seperti bagaimana kalau kita menggunakan sayur-sayuran itu untuk membuat burger yang boleh dimasukkan dalam roti yang berserat tinggi dan boleh jadi sedap juga rasanya. Jadi kita harus cuba menukar cara kita memasak di rumah dan cara kita menangani anak-anak kita, cara pemakanan anak-anak kita juga. Senang cakap, mesti kreatif lah. Ya, tentu sekali. Itu dia telah pun dikongsi oleh Prof. Satu tips yang boleh anda amalkan, itu tentang pemilihan makanan yang sihat. Sebentar saja lagi kita akan kembali dengan segmen seterusnya tentang amalan gaya hidup sihat pula melalui senaman. Ini juga satu cabaran dalam masyarakat kita. Tetapi tamu kita Dr. Fatimah Latif sendiri seorang yang sangat gemar dengan senaman dan ini saya dapat ikuti di Facebooknya juga. Jadi apa kata, kalau anda punya soalan berkenaan tentang isu-isu kesihatan, boleh tanya kepada Tanya AP anda. Hubungi 669 11942.